Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa dan guru-guru sekalian. Saya Puan Nur Rafiza binti Muhammad Noor. Saya adalah seorang kaunselor berdaftar dan sekarang ni untuk slot kita pada hari ini adalah untuk kita berkongsi tentang 7 tips bahagia dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan sekarang ni kita telah melalui beberapa fasa dan gelombang jadi satu cabaran pada setiap orang. Bukan hanya kita saja merasai akan cabaran ini, tetapi cabaran ini dilalui oleh semua orang. Jadi tips ini saya sampaikan adalah hasil daripada pengalaman saya mendengar luahan, mendengar perkongsian tentang perkara-perkara yang disampaikan oleh mereka yang berjumpa dan meluahkan tentang halangan, tentang perasaan, tentang tekanan yang dilalui, termasuklah melalui pengalaman saya sendiri. Jadi apa yang saya nak sampaikan ni adalah dari hati saya dan semoga ianya sampai juga di hati kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tips yang 7 tips bahagia dan sejahtera ini adalah yang pertamanya adalah terima. Yang kedua adalah tenang. Yang ketiga, tolak kesombongan ataupun lupus rasa sombong. Yang keempat adalah total surrender ataupun penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kelima adalah teliti dan fokus. Yang keenam adalah tindakan dan solusi. Dan yang ketujuh adalah think happy and don't worry. Sebenarnya saya meletakkan 7T itu adalah supaya dia mudah kita nak menghadam ataupun mudah untuk kita menerima tentang tips ini ya. Tuan-tuan, ambil saja perkara ni macam sesuatu yang kita lalui bersama. Jadi yang pertama saya nak kongsikan adalah tentang terima dengan ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui pengalaman saya dan pengalaman mendengar perkongsian daripada mereka yang melalui saat cabaran atau halangan atau kesukaran hidup. Tips yang pertama ni, apabila saya meneroka dan mendalami, saya dapati bahawa jika yang pertama ni kita tidak melalui, tidak merasai, maka kita akan jadi satu kesukaran untuk kita nak meneruskan lagi perjalanan hidup kita. Dan kenapa saya letakkan terima? Sebenarnya terima ni mudah macam kita sebut, tapi rupanya sukar untuk kita buat. Apa yang dimaksudkan dengan terima adalah terima dengan ikhlas. Terima bahawa kenyataan, realiti sekarang, contohnya perkara ni kita tak nak, COVID ni kita tak nak, tapi perkara ni berlaku juga. Kehilangan ni kita tak nak, siapa yang nakkan kehilangan? Kehilangan tu nanti akan rasa terlalu kesedihan, terlalu kerinduan. Jadi terima itu bermakna terima tentang ujian atau kesukaran atau keadaan yang telah disusun oleh Tuhan. Kita kena terima aturan ni yang telah disusun oleh Tuhan perjalanan kita. Terima bahawa kita ni siapa? Who we are. Kita ni makhluk yang dicipta Tuhan. So why kita nak mempersoalkan Tuhan? Jadi kita terima bahawa kita ni tiada daya, tiada kuasa, tiada upaya. Hanya semua ni aturan atas upaya Tuhan yang menguruskan. Dan dia yang menggerakkan semua perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk tips yang kedua adalah tenang. Tenang dan terima ni dia datang seiring. Kalau kita tak terima, mungkin kita tak dapat nak tenangkan diri kita. Kalau kita tak tenang, mungkin kita tak terima. Jadi dua-dua ni datang seiring, ya. Jadi bila saya menangani ataupun mendengar isu orang sedang dia bercerita tentang masalah dia, tentang perasaan dia yang tidak kesudahan, kemarahan daripada seseorang ke, pada suami ke. Jadi kalau keadaan hakikat tu tak diterima, dia takkan tenang sampai bila-bila. Dan orang yang tak tenang ni, dia akan jadi banyak benda unfinished dan bergolak dalam jiwa dia kerana tak habis-habis. Walaupun mungkin perkara tu dah berlaku lama dah, tuan-tuan. Jadi bagaimana nak tenang? Nak tenang adalah untuk membawa kepada pemikiran kita bahawa hidup kita hidup dalam momen yang sekarang. Hidup kita berada dalam momen yang sekarang. Why kita nak membiarkan diri kita tak tenang?
sengsara. Jiwa kita terseksa. Kita yang pilih begitu. Kita yang membiarkan diri kita tak tenang. We choose not to be in peace. Why? Because kita masih hidup lagi dengan yang benda yang lepas. Jadi kita raikan memori tu. Ada yang indah, ada yang perit, ada yang sukar, ada yang... Tapi kita raikan. Jadi kita ingat yang indah-indah. Kita kan boleh pilih. Kita boleh pilih. Jadi bagaimana kita nak bawa kepada ketenangan tu adalah kita jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran yang negatif dan emosi yang negatif, yang kotor. Kita tidak membiarkan diri kita berada dalam momentum emosi yang meletup-letup, yang banyak benda, yang kemarahan, yang dendam, yang bengang, yang sentap, yang ada tak berkesudahan. Jadi macam mana dia ada teknik untuk kita nak buangkan perkara tu. Yang penting adalah kita kena menyedari benda tu hadir dalam pemikiran dan perasaan kita. Dan perlahan kita mohon perkara tu Tuhan beri kat kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan ambil balik daripada kita. Kalau kita rasa Tuhanku, saya menyayangi dia sehebat-hebatnya saya sayang seseorang tu, tapi dia mengecewakan kita, maka kita rasa kita berdendam dengan dia. Itu maksudnya tak cantik, jiwa kita tu dah tercalar, dah terkotor, ada black spot dekat situ. Jadi kita mohon, ya Allah, walaupun saya tak dapat menyayangi lagi diri dia seperti mana saya menyayangi diri dia dulu, moga diberikan ihsan pada dalam hati kita ni, kita ada kasih dia sebagai seorang insan. Nampak macam mudah yang saya nak sampaikan ni, macam mudah, tapi sebenarnya taklah payah sangat untuk kita nak buat bila kita faham. Jadi terima dan tenang dengan tidak melakukan perkara yang luar daripada batasan kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, untuk tips yang ketiga ini, kita dah pergi tips yang pertama iaitu terima, keduanya adalah tenang, dan ketiganya adalah tolak ataupun lupuskan kesombongan. Apa yang dimaksudkan dengan tolak ataupun melupuskan kesombongan ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita tak rasa, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita cuai. Bukan kata tuan-tuan dan puan-puan saja, termasuklah diri saya. Kalau saya bercakap ni, sebenarnya saya bercakap juga kepada diri saya. Kerana saya pun belum sempurna, maka kita perbaikilah diri kita untuk kita ke arah kebaikan. Jadi melupuskan kesombongan tu adalah seolah-olah merasa-rasa diri tu hebat, diri tu tahu, diri tu yang benar. Jadi kita kena sentiasa dalam keadaan sedar, aware tentang apa yang kita fikir dan apa yang kita rasa. Sebab merasa-rasa sombong ni maknanya siapalah kita ni kita nak rasa sombong. Sebab kita ni cuba fikir apa yang kita ada, yang ada keupayaan kita, kebolehan kita, kelip mata kita, bicara saya, tarik nafas kita ni, semua ni pun atas pinjaman yang Tuhan bagi dengan ihsan dia kepada kita. Kita semak dan muhasabah balik dalam diri kita. Kerana kita nak buang kesombongan ni, bila kita buang, kita nak bersihkan tu adalah supaya datanglah tadi ketenangan dan keterimaan tu dengan kita melupuskan kesombongan tu. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya nak sampaikan. Membuang kesombongan tu adalah membuang noda-noda hitam dalam jiwa kita, lekatan-lekatan yang merosakkan jiwa kita, iaitu perasaan dendam, perasaan marah, emosi dengki, emosi merasa bagus dan hebat, terlalu sedih. Yang itu yang kita nak buangkan, dan kita semak balik dalam jiwa dan hati kita, ada tak perkara-perkara black spot ni dalam jiwa kita. Tips yang keempat adalah total surrender. Ini dalam bahasa Inggeris, tapi sebenarnya dalam bahasa Melayunya adalah penyerahan total dan mutlak kepada Tuhan. Jadi total surrender ni, apabila kita faham tentang total surrender ni, dia adalah jiwa hati kita bergantung kepada Tuhan yang
mengurus dan menggerakkan kita, yang menghidupkan kita. Tuhan bagi pilihan untuk kita kawal atau urus diri kita, bukan untuk kita kawal kesemuanya. Kita tidak mengawal semuanya. Semuanya telah disusun dan diatur Tuhan. Jika kita yakin begini, kita tak bimbang apa-apa pun. Kita tak rasa bimbang apa-apa pun sebab kita tahu Dia cipta kita, Dia dah susun hidup kita, Dia tahu rezeki kita, Dia tahu jodoh kita, Dia tahu apa yang akan berlaku pada kita. Jadi kita yakin saja sebulat-bulatnya kepada Dia. Bagi tips yang kelima tu adalah teliti dan fokus. Kenapa saya kata teliti dan fokus? Dia sebenarnya adalah teliti kepada apa yang sedang bermain dalam fikiran anda, apa yang sedang bermain dalam perasaan, dan fokus dan teliti kepada tingkah laku dan behavior yang sedang berlaku pada kita. Sebab bila waktu kita tenang, kita bertingkah laku, berfikiran dan berperasaan lain. Tapi bila kita dalam keadaan yang beremosi, kita ada kemarahan tertentu, kita ada tekanan tertentu, akan ada perubahan kepada pemikiran kita, akan ada perubahan kepada perasaan emosi kita, dan akan ada perubahan kepada tingkah laku kita. Jadi teliti dan fokus ini juga saya ingin membawa ke tuan-tuan dan puan-puan untuk fokus dan menyedari apa yang dirasai sekarang, apa yang difikirkan sekarang. Bagaimana reaksi dan respon anda tuan-tuan dan puan-puan sekarang dengan keadaan yang berlaku sekarang. Dan fokus juga adalah fokus love yourself. Sayang diri sendiri. Banyak orang ataupun individu, ataupun saya, ataupun rakan kita, ataupun partner kita, dia lupa nak tengok diri kita sendiri. Terutama yang wanita macam saya lah. Kita bila dah jadi isteri, jadi ibu, jadi kakak, kita nak main semua peranan tu dengan sesempurnanya macam superwoman. Sebenarnya kita pun tak tahu we want to prove what. Apa yang kita nak buktikan pada siapa. Tapi semua rupanya ini adalah naluri kita. Naluri seorang wanita ni, dia nak macam sifat nalurinya nak mencurahkan kasih sayang, nak berkorban untuk orang yang dia tersayang, sampai kadang-kadang terkorban diri dia sendiri. Jadi dia merasakan bahawa nanti dia akan merasakan macam dia dah sampai satu tahap burn out. Sebab dia dah lupa nak lihat pada diri dia. Dia bagi tenaga dia untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk adik-beradik. Tapi sehingga kan tak ada ruang dia bagikan untuk diri dia sendiri. Jadi waktu tu baru dia tersedar, ya Allah, ataupun dia baru tersedar, oh rupanya aku banyak bagi ke orang, tapi dekat aku buat apa. Jadi saya nak ingatkan bahawa teliti dan fokus tu, kita perlu juga teliti dan fokus untuk menyayangi diri sendiri, iaitu I love myself. Okay? Dan fokus juga, yang dikatakan fokus tu, fokus pada diri, fokus kepada pemikiran dan perasaan dan juga respon dan tindakan kita. Dan yang paling saya nak ingatkan adalah fokus kepada saat ini. Kita ada saat ini. Banyak orang dia lupa untuk berada di saat ini, di momen ini, di ketika ini. Ketika ini adalah kita yang perlu kita raikan. Kualitinya adalah waktu sekarang. Sebab yang dulu dah berlalu. Yang akan datang kita tak tahu. Kita boleh meletakkan akan datang tu sebagai impian dan harapan. Tetapi yang kita ada adalah sekarang. Dan fokus juga atas pilihan yang kita ada. Bila kita dah sedar bahawa kita ada waktu sekarang, waktu yang lepas dah berlalu, waktu akan datang, itu impian, kita membuat perancangan dan kita buat pilihan. Dan fokus untuk merasai dalam diri kita hingga kita rasa diri kita terbimbing. Terbimbing tu apa tau? Kita mendapat ilham, mendapat idea yang baik-baik. Yang ini adalah sesuatu yang terbimbing daripada Tuhan. Sebab kita berdoa, kita dah fokus, kita dah tenang, kita dah terima. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bagi tips yang keenam adalah tindakan dan solusi. Selepas kita dah fokus dan teliti tadi, kita dah mula boleh mengambil tindakan sebab kita dah tenang, kita dah terima, kita dah total surrender. Dan now adalah untuk masanya kita mengambil tindakan. Jadi dia macam fasa by fasa ataupun daripada satu keadaan ke satu keadaan lagi. Jadi tips ni nanti kalau tuan-tuan membawa kepada peristiwa hidup sendiri, tuan-tuan akan nampak ada flow di situ. Ya. Jadi tindakan dan solusi ni bermakna tindakan untuk berjuang untuk diri, berjuang untuk hidup. Jadi diri kita akan jadi lebih kental, lebih baik kerana kita memahami atas perjalanan kesukaran atau halangan kita lalu ini rupanya ada hikmah yang terselindung, rupanya ada pembelajaran yang sedang diberikan. Jadi kita lebih tahu apa yang kita nak buat dan kita sedar, oh, lepas ini kita dah nampak dah satu-satu jalannya. Dan kita mula menyedari bahawa di akhir cerita ataupun di akhir kisah bila kita dah mula tenang, terima dan kita dah mula nampak kita perlu menyusun balik hidup kita, kita baru mungkin menyedari bahawa hanya ada kita dan Tuhan. Orang lain datang membantu kita ni hanya memberi sokongan dan bukan dia akan beri sokongan tu sehingga seumur hidup kita. Kita tak boleh nak bergantung dengan manusia dan insan. Mereka datang dan pergi. Dan ada yang datang sekali-sekala, ada yang selalu mengambil berat tentang kita, tetapi tetap mereka tidak boleh sentiasa bersama dengan kita. Yang sentiasa bersama dengan kita adalah Tuhan. Jadi lalu selepas ini kita mula menyedari bahawa jawapan-jawapan yang kita dapat ini ataupun kita mula dapat memikirkan tentang jalan penyelesaian tu hanya apabila kita tenang, terima, hilangkan sombong, total surrender dan kita teliti dan fokus pada diri. Masa itulah kita akan dapat beberapa jawapan dan jalan-jalan. Tips yang ketujuh untuk mencapai bahagia dan sejahtera adalah tuan-tuan dan puan-puan, fikirkan tentang kegembiraan dan kebahagiaan. Kerana why kita nak fikirkan tentang kerunsingan? Sebenarnya membiarkan diri dalam kesengsaraan dan kerunsingan, kebimbangan tidak membawa apa-apa. Sentiasa berkeluh kesah tu tidak membawa apa-apa. Selepas tu apa? Lepas tu apa? Dia akan bertambah lagi bebanan kepada jiwa kita. So hidup ini don't worry, be happy. Ada satu ketika saya pergi menyampaikan satu perkongsian di sebuah universiti. Seorang daripada peserta tu dia meletakkan, saya kata, apa falsafah tuan? Dia kata falsafah saya puan adalah don't worry, be happy. Saya pun macam pelik. Saya kata, wah, menariklah falsafah dia ni. So falsafah hidup dia don't worry, be happy. Macam senang je hidup ni kan. Jadi masa break time, saya duduk dengan dia, saya bertanya, Tuan kata falsafah tuan don't worry, be happy. Apa makna tu? Dia kata, yalah puan, apa yang kita nak fikir-fikirkan sangat? Kita ni dihidupkan. Kita ni menjalani satu penghidupan, satu perjalanan. Kita teruskanlah perjalanan ini dengan sebaik-baiknya dengan usaha dan pilihan yang diberikan. Yang lain tu kita serahkan kepada Tuhan. Macam mudah je perjalanan dia bila difikirkan begitu. Tapi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, fikir-fikirkan apa yang saya sampaikan ni bukanlah sesuatu yang mutlak tuan-tuan mesti telan dan terima, yang macam saya nak paksa tuan-tuan terima. Ini hanya perkongsian. Sekiranya perkara ni baik, tuan-tuan ambillah sebagai satu kebaikan. Jika perkara ni boleh difikir-fikirkan dan proses balik, ya. Saat untuk kita menikmati momen yang tersusun indah dan pemahaman tentang diri, tentang hidup, tentang Tuhan dan tentang saat ini. Yang dulu hanya kenang-kenangan, dia jadi memori. Yang datang, yang ada sekarang adalah saat sekarang. Yang akan datang tu adalah mimpi-mimpi. Jadi raikan saat sekarang. Kalau kita sekarang ni dalam sekeluarga ada di rumah, raikan saat sekarang. Mungkin saat tu tak akan datang lagi. Nikmati atas momen indah yang Tuhan bagi kepada kita. Kita meraihkan dan meletakkan diri kita di saat sekarang ni. Macam kalau sekarang ni kita bersama dengan anak, betul-betul
hati dan jiwa kita saat kita dengan anak-anak. Sebab kadang-kadang kita macam badan kita, jasad kita dengan anak, tapi jiwa kita tak berada bersama dengan anak kita waktu itu. Kita sibuk dengan telefon ke. So anak-anak tidak mengingati tentang memori saat kita bersama. Jadi momen sekarang ni adalah momen untuk kita pelihara, kita merasai dan kita jadikan dia nanti macam satu kenangan album. Mungkin bila kita dah tak ada waktu tu lah anak-anak akan ingat, oh abah dulu bila duduk bersama dengan abah dengar, abah raikan, abah layan, bila saya cerita apa pun abah boleh layan je. So itulah kenangan yang kita nak tinggalkan kepada anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap 7 tips bahagia dan sejahtera dapat difahami dan dihayati oleh tuan-tuan dan puan-puan. Semoga diberi manfaat dan saya ingin rumuskan 7 tips bahagia dan sejahtera yang telah saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah terima, yang kedua adalah tenang, yang ketiga adalah tolak kesombongan atau lupuskan merasa-rasa ataupun kesombongan dalam diri. Yang keempat adalah total surrender atau penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kelima adalah teliti dan fokus. Yang keenam adalah tindakan dan solusi. Dan yang ketujuh, think happy, don't worry. Maknanya, don't worry, be happy. Salam bahagia daripada saya, salam sejahtera, dalam salam ceria. Tenang-tenang selalu tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum.